Firaun. Okay, so majority Firaun adalah lelaki, tetapi ada juga Firaun yang terdiri daripada wanita. Okay, so macam kat sini lah. So kita dapat, bila dalam sejarah pemerintahan Mesir Purba adanya perempuan, so means kat sini kita boleh buat kesimpulan, inference dia. Okay, Mesir Purba turut mengiktiraf tentang kedudukan wanita. Okay, kalau kita tahu yang wanita ni zaman kuno dulu wanita tak dipandang. Okay, wanita ni kira bawahan. Okay, so kalau macam hinanya orang zaman dulu kalau dapat anak perempuan tu sampai sanggup tanam hidup pada zaman jahiliah kan, apa sedihnya. Okay, so tapi Mesir Purba diorang masa tu ada pengiktirafan terhadap wanita. Okay, so daripada sini apa yang you rasa bukti yang menunjukkan wanita tu mendapat pengiktirafan dalam tamadun Mesir Purba? Okay, korang boleh drop jawapan korang. Sama ada A ke B ke C ke D. So dan kalau apa-apa nak tanya, korang boleh drop message terus. Boleh tanya soalan. Okay, apa jawapan dia? A, B, C and D. Ke korang tak tahu jawapan? Ada yang jawab A, kot. Farah kata, Ilya kata C. Radin kata A, Anis kata C, majority kita. Okay. So majority jawab C. Okay, ada lagi katakan C. Izmal kata memang dia confident sangat dengan C. Okay. So, jawapan dia, okay, 5 saat. Lepas 5 saat, cikgu akan beri jawapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, kalau korang rasa C, so korang boleh tulis lah dekat korang punya kertas kan, C. So, korang keluarkan apa yang rasa siap. So, nanti bila the last class tu, korang je yang tahu berapa markah yang korang dapat. Hari ni cikgu ada lebih kurang rasanya 25 soalan. Rasanya lah. 25 ke 30 cikgu pun dah lupa. Tapi lebih kurang tu lah. Okay, so jawapan dia ialah C. Okay. Tadi pun cikgu dah bagi tahu kan. Okay. Yang sebenarnya Firaun ni majoritinya lelaki tapi ada juga Firaun perempuan. Okay. So tapi cikgu ada soalan. Soalan cikgu sendiri. Okay, siapa antara Firaun wanita yang tercatat dalam buku sejarah Form 4? Actually sebenarnya kalau ikut sejarah sebenarnya, okay, kita ada lebih kurang dalam 3 atau 4 orang. Okay, kalau tak salah cikgu ada 4 orang. Okay, 4 orang yang merupakan Firaun berketurunan wanita. Dan Firaun wanita yang terakhir tu, nama dia? Cleopatra. Okay, cikgu prima exam BMA sejarah. Esok. Okay, elok lah tu belajar sejarah hari ni. Okay. Okay, tapi ada satu Firaun wanita yang dia berjaya menukarkan padang pasir menjadi satu tapak pertanian yang subur. Okay, korang rasa siapa nama dia? Yes, betul, Hanis Batrisya. Firaun Hatshepsut. Okay, so siapa yang tak tahu? So korang boleh tulis note dekat situ lah. Okay, Firaun Hatshepsut merupakan Firaun wanita yang menukarkan tanah padang pasir menjadi tapak pertanian subur. Power tak Firaun Hatshepsut ni, wanita ni. Okay. So itu antara soalan yang popular, soalan yang selalu keluar berkaitan dengan Firaun Hatshepsut. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay, cikgu ingatkan lagi sekali guys, kalau korang ada apa nak tanya, kan, korang dah bisa macam fikir benda apa kan. Nak tanya Firaun Hatshepsut tu anak siapa ke, kan. Korang boleh drop je message, cikgu akan explain lah kalau cikgu tahulah. Kalau benda cikgu tak tahu tu cikgu bagi tahulah cikgu tak tahu. Okay, soalan nombor 2. Kita tengok. Okay. Ini sekarang kita berada dekat tentang agama Hindu. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksha. Mereka berbuat demikian supaya okay. So kalau korang tengok gambar tu, korang boleh nampak tak? Okay, gambar tu dia macam kitaran semula. Mati, jadi dewa, bukan jadi dewa tau. Actually sebab itu bila mati dalam ini kepercayaan untuk agama Hindu Okay, bila mati kita bersatu dengan Tuhan. Dan kemudian kita mungkin lahir semula, lepas tu kita jadi kanak-kanak, bayi, jadi orang dewasa, jadi tua. Dan mati balik. Okay. So tapi
sebab agama Hindu, penganut agama Hindu, diorang percaya kepada kelahiran semula. Kalau korang pasang, korang tengok cerita Hindustan kan, selalu macam bila dia putus cinta ke apa, dia akan cakap tak apalah, dia akan berharap yang dia akan jumpa balik couple dia tu pada pada kelahiran akan datang ke apa ke kan. Selalu tak dengar ayat-ayat macam tu kan dalam cerita Hindustan lah. Okey, sebab diorang percaya yang mereka akan ada kelahiran sampai 7 kelahiran. Lahir dah mati, lahir semula. Nanti dah mati, lahir lagi macam tu. Tapi akan jadi orang yang berbeza-beza lah. Okay, mungkin kali ni jadi orang, mungkin kelahiran kedua tu jadi pokok ke apa, jadi orang lain ke, jadi lelaki pula ke, tak tahulah. Okay, tapi diorang juga percaya kalau diorang tak nak kalau diorang buat benda tu baik dalam satu kelahiran tu, okay, so diorang akan mencapai moksha. So kenapa diorang usaha sangat untuk mencapai moksha? So nak capai moksha ni maksudnya diorang kena buat baik. Macam tu. Okay. So you all rasa apa jawapan dia? Sebab supaya diorang dilahirkan semula. Okay. Hana sebab Tisha kata A. Okay, lain? Guys, yang lain? Korang tak nak teka? Raden kata C. Dimasukkan ke syurga. Okay. Fika kata D. Menarik. Semua jawapan berbeza. Afiq jawab B. Okay, semua jawapan ada. Ada A, ada B, ada C, ada D. Farah Amira pun kata B. Akan diberi pengampunan kalau anak murid saya ni, kalau kelas fizikal, mesti diorang cakap macam dengan saya. Cikgu mana tahu? Kita bukan agama Hindu. Okay, memang betul korang bukan. Tapi kalau korang belajar sejarah ni, korang kena belajar semua. Cikgu ingat lagi masa cikgu kat universiti, cikgu ambil satu paper ni comparative religion. Ada satu subjek ni sahaja untuk agama Hindu je. Dan cikgu kena hafal nama dewa-dewa dengan segala ajaran dalam agama Hindu. Okay, so kalau kita belajar ni, kita belajar semua lah. Kena belajar semua kalau kita nak ajar orang. Okay, so menarik korang jawab. Ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C, ada jawab D kan. Okay, so jawapan yang sebenar ialah okay, korang boleh tulis dulu kat kertas korang punya jawapan apa. So cikgu bagi jawapan. Jawapan dia sebenarnya kenapa dia orang contohnya lah cikgu ada orang ni dia beragama Hindu dan dia cuba berusaha tak buat baik, tak sakit hati orang, tak khianat orang, tak menipu dan sebagainya. Sebab bila orang tanya dia kenapa buat baik, dia cakap dia nak mencapai moksha. Kenapa dia nak capai moksha? Jawapannya ialah sebenarnya dia nak bersatu dengan Tuhan. So jawapan dia D. Okay. Macam cikgu cakap tadi lah, diorang ada satu kepercayaan iaitu kelahiran semula. Tapi kalau diorang mencapai moksha, diorang tak payah dilahirkan semula. So diorang jadi dewa lah pula. Macam tu. Siapa tak nak kan? Tapi kalau nak jadi nak bersatu dengan dewa tu, nak bersatu dengan Tuhan tu, diorang kena buat benda baik betul. Baik gila-gila. Macam tu lah. Okay. Ini dalam kepercayaan agama Hindu. Okay. Clear Faham ke ni? You all faham ke? Kalau faham, korang cakap faham. Kalau ada benda yang korang rasa tak clear, you all boleh drop message, jangan lupa. Okay, good. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Okay, sekarang kita pergi dekat belah sejarah Islam. Ini bab yang kelima. Okay. So ini adalah tentang apakah sumbangan Al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah. Okay. So kalau you all baca tentang dalam bab 5 form 4 punya subjek sejarah, okay, Nabi berdakwah ada 2 peringkat. Ingat tak? Okay, Nabi berdakwah ada 2 peringkat. Okay, so siapa yang buat nota tu dia boleh tulis lah. Okay, dakwah Nabi ada 2 peringkat. Satu dakwah secara rahsia. Okay, rahsia. Rahsia kita selalu buat macam ni kan. Okay, so rahsia. So dekat tangan kita ni ada 3. So 3 tahun maksudnya. Okay, so Nabi berdakwah secara rahsia 3 tahun. Okay, satu lagi Nabi berdakwah secara terbuka. Kalau selalunya kalau kita buat terbuka macam ni kan. Okay. So maksudnya 10 tahun. Kita keluar. So selalunya soalan untuk dakwah Nabi ni popular soalan keluar dekat struktur. Dia akan tanya berapa peringkat dakwah Nabi. So jawapannya 2. Okay. So bagaimana peringkat dakwah Nabi? Jawapannya 2 juga. Pertama secara rahsia. Kedua secara terbuka. Okay. Secara rahsia selama 3 tahun. Terbuka selama 10 tahun. Okay, secara rahsia tu maksudnya Nabi berdakwah secara sembunyi. Okay, bukan dakwah menyorok belakang pokok. Tak adalah macam gitu.
Okey, tapi dakwah secara rahsia ni maksudnya hanya berdakwah kepada orang yang hampir dengan Nabi. Means family. Okey, pertama sekali kalau kita nak, macam kita lah, kita nak nasihatkan orang, pertama sekali kita mesti nasihat dengan orang yang paling rapat dengan kita. So selalunya paling rapat dengan kita adalah isteri, partner kita lah, suami atau isteri. Okay, so Nabi berdakwah pada isteri dia dulu. And then pada keluarga dia, keluarga kecil dia. Lepas tu barulah pergi kepada keluarga big family dia, okey, kepada rakan-rakan dia, macam tu. Dan soalan yang popular juga tentang ni, dia akan tanya, kalau soalan struktur, dia akan tanya berikan 3 nama. Okey, 3 nama manusia ataupun sahabat ke orang yang mula-mula masuk Islam. Okey, so cuba korang drop jawapan, cikgu nak tengok. Siapa orang antara orang yang mula-mula masuk Islam? Siti Khadijah, betul Radin. First kali korang jawab Siti Khadijah. Okey, para sahabat Abu Bakar, betul. Okey, Abu Bakar adalah sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Okey, kalau tak silap cikgu, Abu Bakar ni umur dia lebih kurang setahun je tua daripada Nabi Muhammad. Okey, lagi baru 2 ni jawapan. Kalau soalan tu 3 markah, satu lagi nak jawab apa? Selain daripada Siti Khadijah, selain daripada Saidina Abu Bakar, nak jawab apa? Okey, daripada golongan kanak-kanak, siapa yang paling awal masuk Islam? Yes, Ilyas, Saidina Ali. Yes, Radin. Okey, Fika punya Ali. Okey, Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, itu antaranya. So, kalau soalan keluar bagi ni, korang dah lepas lah, korang dah dapat 3 nama kan. Ingat je, Abu Bakar, lelaki dewasa, wanita dewasa, Siti Khadijah, kanak-kanak, Saidina Ali. Okey, Saidina Ali ni pun juga merupakan khalifah Ar-Rasyidin yang ke berapa Yang keempat, dan dia juga adalah menantu kepada Rasulullah sebab dia kahwin dengan puteri bongsu Rasulullah, iaitu Fatimah. Okey. So masa Nabi berdakwah secara rahsia ni, okey, kita patah balikkan soalan. So masa Nabi berdakwah secara rahsia yang 3 tahun tu, okey, ada seorang remaja yang bernama Al-Alqam bin Abu Arkam. Okey, Al-Alqam ni masa tu umur dia 16 tahun. Okey, jadi dia jumpa dengan Rasulullah dan dia ada memberi sumbangan kepada Rasulullah, okey, untuk dalam menyebarkan Islamnya. Korang rasakan apa dia punya sumbangan? A ke dia wakafkan rumah dia sebagai pusat gerakan, ataupun dia beli hamba yang beragama Islam. Ramai yang jawab A. Okey. Ataupun dia menyertai gerakan dakwah secara terbuka, ataupun dia musnahkan berhala di sekeliling Kaabah. Amir saling kata rasanya A. Rasanya kan. Okey. So soalan-soalan ni cikgu dapat daripada soalan-soalan trial tahun lepas, tapi cikgu gabungkan semua negeri. Cikgu ambil sikit-sikit dan cikgu compilekan jadi satu set soalan lah untuk you all hari ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So guys, korang setuju, korang sepakat nak jawab A? Okay. So boleh tulis jawapan korang A. So jawapan yang sebenar ialah betul lah. Okey. So memang dia Saidina pula dah Al-Alqam ni, okey, dia mewakafkan rumah dia untuk pusat gerakan. So dia bagi rumah dia. Okey, so rumah dia dekat mana Rumah dia kalau tersilap cikgu dekat atas Bukit Safa. Okey, lebih rasanya kedudukan rumah tu. Okey. Rumah tu tak ada dah sekarang, tapi tapak tu masih ada. Okey, jadi masa ketika peringkat dakwah permulaan serahsia tu, dia jumpa Rasulullah, dia bagi rumah dia, okey, supaya Rasulullah boleh jumpa dengan para sahabat, orang-orang yang mula masuk Islam, untuk datang kat situ dan Nabi boleh ajar mereka tentang cara-cara solat dan sebagainya. Okey, punyalah besar jasa dia, sumbangan dia. So sampaikan pihak Quraisy, orang Arab Quraisy tak terfikir pun. Okey, yang pusat kiranya macam pusat gerakan Islam tu membiak ataupun kata mengembang di sebuah rumah seorang remaja yang bernama Al-Alqam ni. Itulah cerita dia. Okey, so kita tengok slide seterusnya. Pergi kepada soalan nombor 4. Bagaimana khalifah dilantik?
pada zaman pemerintah kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, cerita ni menarik dan korang kalau tak tahu ni kena ambil note. Okey, mula-mula Nabi Muhammad jadi pemimpin. Masa Nabi berhijrah ke Madinah tu, so Madinah menjadi kerajaan ataupun negara Islam pertama. Okey. So mula-mula Rasulullah kita letak kat sini ataupun kita letak teruslah nama Nabi Muhammad. Okey, pemimpin Islam pertama Nabi Muhammad. Nah, sejarah yang cikgu belajar kat universiti, kalau tahu, sejarah Islam lah yang paling cikgu suka sebenarnya. Okay, so Nabi Muhammad mula-mula sekali pemimpin, and then selepas Nabi, Khalifah Ar-Rashidin. So yang ni flow ni korang kena hafal tau. Kena hafal, kalau tidak agak-agak susah sikit korang nak faham tentang sejarah peradaban Islam ni. Okay, Khalifah Ar-Rashidin. Okay, Khalifah Ar-Rashidin ada 4 orang. So ada 4. Okay. So dia ada susunan dia lah. Kalau ikutkan bermula Abu Bakar. And then lepas Saidina Abu Bakar ada Saidina Umar Al-Khattab. Lepas Saidina Umar Al-Khattab ada Saidina Uthman bin Affan. And then yang keempat tu Saidina Ali. Okay. Kalau you all nak tahu, you all pergi check soalan SPM tahun lepas 2019. Okay. Soalan isi ada keluar bagaimana pemilihan khalifah keempat-empat ni. Okay. Khalifah Rashidin ni. Okay, so memang ada soalan tu keluar tahun lepas. Okay, soalan SPM. Okay, so kalau cikgu ceritakan sikit kalau pemilihan khalifah ni pada selepas Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad tak tinggal pun, dia tak tinggal wasiat pun, dia tak cakap pun. Okay, lepas dia tak kata pun lepas dia wafat siapa yang akan jadi pemimpin seterusnya. Dia dah cakap macam tu. Jadi masa tu menjadi konflik. Okay, Nabi Muhammad wafat, berlaku sedikit, bukan konflik yang besar lah, macam sedikit konflik di mana semua orang macam tertanya-tanya siapa yang sepatutnya jadi pemimpin seterusnya, bukan jadi Nabi, jadi pemimpin seterusnya. Sebab sebuah kerajaan atau sebuah negara mesti kena ada pemimpin. Sebelum tu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dah wafat. So siapa yang paling layak untuk jadi pemimpin seterusnya? Okay, so masa tu adalah golongan-golongan lain yang nak naikkan orang daripada diorang punya kaum sendiri. Okay, tapi akhirnya Saidina Umar mencadangkan nama Saidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Saidina Abu Bakar ni adalah sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad. Dan dia antara lelaki yang mula-mula masuk Islam. Okey. Jadi akhirnya diorang bermusyawarah. Bermusyawarah dan sebagainya. So akhirnya dalam musyawarah tu, musyawarah tu sebenarnya meeting lah. Okay. So bila musyawarah tu, and then akhirnya diorang buat keputusan yang nak pilih tu, diorang setuju untuk pilih Saidina Abu Bakar. Okay. So bila Saidina Abu Bakar wafat pula, okay, sebelum Saidina Abu Bakar ni wafat sebab dia sakit. Okay, jadi sebelum dia wafat, dia tinggalkan wasiat. Okay, wasiat dia tinggalkan nama supaya pemimpin seterusnya kalau boleh biarlah dilantik Saidina Umar Al-Khattab. Okay, Saidina Umar Al-Khattab di masa dulu, so Saidina Abu Bakar memilih Saidina Umar. Okay, ada alasan-alasan tertentu yang dia merasakan Saidina Umar Al-Khattab ni adalah orang ataupun sahabat yang paling sesuai untuk jadi pemimpin seterusnya. So you all kena hafal. First Khalifah Ar-Rashidin, Saidina Abu Bakar. Selepas Saidina Abu Bakar, Saidina Umar Al-Khattab. Kalau boleh buat nota, you all boleh buat nota. Okay, and then yang ketiga, selepas Saidina Umar Al-Khattab adalah Saidina Uthman bin Affan. Okay, masa nak pilih Saidina Uthman ni, dia sebenarnya diorang ada mengusulkan 6 nama. Okay, so ada usulan 6 nama. So 6 nama tu diorang buat undian. Okay, siapa dalam 6 tu paling banyak nama yang dipilih oleh masyarakat ketika itu. Jadi dalam keputusan undian tu, nama Saidina Ali dengan nama Saidina Uthman ni sama, seri. Okay, jadi ketika itu pengerusi Majlis Syura adalah Abdul Rahman bin Auf. Okay, so Abdul Rahman keluar kepada masyarakat, okay, kalau ramai. So dia tanya, okay, setuju nak lantik sama ada Saidina Uthman ke Saidina Ali. Okay, dan masa tu ramai yang menjawab, diorang lebih memilih Saidina Uthman. Okay, jadi Saidina Uthman pun jadilah khalifah seterusnya. Okay, dan kemudiannya yang keempat, Saidina Ali tu sebab ada golongan, ada satu satu golongan yang memilih untuk melantik atau mengusulkan nama Saidina Ali. So ingat lagi sekali, cikgu repeat. Okay, Khalifah Rashidin ada 4. First Saidina Abu Bakar, second Saidina Umar Al-Khattab, third Saidina Uthman bin Affan, yang keempat Saidina
Ali. Okey. Jadi tapi saya juga ada satu soalan. Okey, soalannya dalam keempat-empat khalifah ni, siapakah khalifah yang paling lama? Paling lama menjadi khalifah Ar-Rasyidin. Antara empat-empat nama tadi. Cuba teka. Khalifah Abu Bakar, Wan Amir Salihin kata. Okey, lain. Ada lagi yang teka? Okey, Amir kata Radin kata Abu Bakar, Farah kata Umar, Fika kata Uthman kot. Okey. Lain. Cikgu nak tengok. Kau nak siapa? Soalan kau juga, tapi soalan ni lah. Dalam 14 tahun ke bawah, okey? Ada pernah soalan keluar antara keempat khalifah ni, siapa yang paling lama memerintah? Okey, jawapannya ialah Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Bukan. Jawapannya adalah Khalifah Uthman bin Affan. Betul, Uthman bin Affan. Siapa Fika dengan Puteri Nur Syifaq. Okey. So, jawapannya ialah Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni memerintah 12 tahun. Umar memerintah selama 10 tahun. Abu Bakar memerintah paling sekejap, 2 tahun. Okey. Dan Khalifah Ali memerintah 6 tahun. So Khalifah Uthman lah yang paling lama. Okey, tapi selepas Khalifah Rashidin, okey, kerajaan ataupun tampuk pemerintahan Islam bertukar, okey, kepada Bani Umayyah. Okey. Selepas Bani Umayyah, okey, selepas Bani Umayyah, okey, kita ada Bani Abbasiyah. Okay, Bani Umayyah, and then kita ada Bani Abbasiyah. Okay, so Bani Abbasiyah ni, okay, soalan dekat Bani Abbasiyah. Okay, bagaimana khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah? So jawapan korang apa? Melalui Majlis Syura, mengamalkan sistem warisan, ataupun mengikut wasiat khalifah terdahulu? Jawapan? Okay, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Okey. Jawapannya ialah 5 Said. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jawapan untuk nombor 4 ni ialah B. Mengamalkan sistem warisan. Okey. Majlis Syura ni cuma dipakai pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin je. Okey. Lepas tu kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah. Selepas kerajaan Bani Abbasiyah, kita ada kerajaan Turki Ottomaniyah. Okey, cikgu letak TU Okey, kerajaan Turki Ottomaniyah. Okey, selepas kerajaan Turki Ottomaniyah tu dah tak ada lagi dah. Okey, empayar Islam tu dah tamat. Okey. So, untuk Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Ottomaniyah, ketiga-tiganya menggunakan sistem warisan. Sistem warisan ni maksudnya macam ni. Okey, kenapa tamat? Okey, sebab masa tu dah ada dia macam ni tau. Anis and guys semua. Okey, masa Islam tengah naik, empayar Islam tengah naik. Okey, masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tengah tengah memimpin dunia, mengembangkan empayar Islam, dekat Eropah masa tu tengah jatuh. Okey, kalau korang belajar dalam bab 8, bab 9 tu yang masa zaman Eropah, zaman gelap apa semua tu kan. Masa tu Islam tengah naik. Okey, dalam masa yang sama. And then bila kan korang belajar Eropah zaman gelap, lepas zaman gelap dia zaman Renaissance. Okey, lepas tu dia zaman Reformation. Okey, so masa Eropah daripada dia gelap dia naik tu, okey, so dalam masa tu Islam jatuh. Macam tu tau. Islam tengah naik, Eropah jatuh. And then Eropah tengah naik, masa tu empayar Islam dah mula berakhir. Okey, tapi adalah dia punya politik dalaman. Macam kerajaan Turki Ottomaniyah tu, dia antara faktor kejatuhan dia disebabkan masa tu ada politik tak stabil. Okey, lepas tu ada serangan daripada luar juga. Okey, so akhirnya dia dah tak jadi kuat. Dan antara keempat-empat ni tanpa pemerintahan Khalifah Rashidin, Umayyah, Abbasiyah dengan Turki Ottomaniyah, you rasa yang mana paling lama menjadi pemimpin menjadi pemerintahan Islam yang paling lama? Rasanya antara empat-empat ni. Empayar mana yang paling lama?
Yes, betul Amir Salihin. Turki Ottomaniyah, betul. Turki Ottomaniyah berjaya mengembangkan empayar Islam tu uh, lebih daripada 600 tahun. Bayangkan lama tak 600 tahun. And masa zaman Turki Ottomaniyah dulu dikatakan empayar Islam ni berkembang merangkumi atau meliputi 70 antara 70 ke 75%. Okay, dan Islam tu berkembang sampai ke Eropah dan sebagainya. Sebab itulah Islam tu ada dekat Spain, dekat negara-negara lain kan, negara Europe yang lain. Okay, sebab dikembangkan pada zaman-zaman Turki Ottomaniyah, Umayyah dan juga Abbasiyah. Macam tu. Okay, pada zaman Khalifah Rashidin pun, pada zaman Abu Bakar pun dah mula ada Islam berkembang dah. Okay, ke tempat-tempat pedalaman dan sebagainya. Okay, so jawapan tadi cikgu dah bagi. Jawapan ni adalah B. Okay, sistem warisan ni macam ni tau. Siapa yang faham sistem warisan ni, katakanlah cikgu jadi raja. Okay, so jadi adalah waris cikgu. Katakanlah cikgu ni lelaki, so anak lelaki cikgu mungkin. Lepas anak lelaki cikgu, anak dia pula. Macam tu, itu namakan sistem warisan. Kalau tak ada anak tu mungkin anak saudara dan sebagainya, tapi diorang punya keturunan. Diorang punya bani. Bani ni maksudnya keturunan diorang juga. Macam Bani Abbasiyah daripada keturunan Al-Abbas ni juga. Macam tu. Okay, korang clear? Tak ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Okay, clear? Good. Okay, cikgu teruskan untuk okay. So, cikgu sentuh sikit pasal Abbasiyah ni. Okay, A up tu. Okay. Dia kata kat situ, you all boleh tengok nombor 3 tu. Okay, Ahlul Bait. AB tu maksudnya Ahlul Bait, dia punya clue. Okay, Ahlul Bait ni maksudnya masa kerajaan Khalifah Rashidin ni berakhir, pada last sekali Khalifah Sayyidina Ali kan. Okay, so Khalifah Ali sebenarnya menyerahkan, Khalifah Ali wafat. Lepas Khalifah Ali wafat, anak dia, okay, Sayyidina Hussein, okay, serahkan pemerintah seterusnya kepada Muawiyah. Okay, Muawiyah bin Abu Sufyan, iaitu pemimpin pertama ataupun orang pertama yang orang kata apa, yang memulakan empayar Bani Umayyah. Okay, so kenapa dia serahkan? Cerita dia panjang. Okay, cikgu ringkaskan, dia serahkan lah. Okay, so bila kerajaan Bani Umayyah. Okay, bila kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah ni, kalau you all nak tahu juga, Uthman bin Affan daripada kerajaan Bani Umayyah juga. Bukan daripada kerajaan Bani Umayyah, maksudnya daripada keturunan Umayyah. Okay, so bila kerajaan Bani Umayyah memegang tampuk pemerintahan, okay, lepas daripada tu keturunan Abbasiyah, okay, slide patah balik. Okay, kerajaan Bani Abbasiyah masih lagi kerajaan Bani Abbasiyah dia tak puas hati lah. Okay, sebab dia rasa pemerintah seterusnya yang lebih sesuai adalah daripada keturunan Nabi Muhammad. Okay, jadi Ahlul Bait ni maksudnya ahli keluarga Nabi Muhammad. Okay, jadi kira ceritanya macam ni lah. Okay, Abbasiyah ni bermula disebabkan ada beberapa daripada keluarga Nabi Muhammad yang diorang nak ambil balik pemerintahan seterusnya. Sebab sebelum Nabi Muhammad lahir dulu, Datuk Nabi pun sebenarnya yang memegang kepimpinan dekat Mekah tu. Okay, so diorang nak ambil balik daripada Bani Umayyah ceritanya. Okay, so antara soalan popular yang keluar dekat sini sebenarnya pasal Bani Abbasiyah ni, diorang, okay, Bani Abbasiyah ni dia buat satu revolusi tau. Nama dia revolusi Ahlul Bait. Okay, revolusi Abbasiyah. Okay, so siapa penaja? Antara soalan yang cikgu rasa susah lah, student selalu tak dapat jawab. Soalan dia keluar, siapakah penaja kepada revolusi Abbasiyah? Okay, kau rasa siapa jawapannya? Tak tahu kan? Okay, jawapan dia, ke ada yang tahu? Penaja kepada revolusi Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah ni kiranya dia nak jatuhkan Bani Umayyah ni. Sebab dia orang nak ambil balik pemerintahan. Taja khas revolusi tu. Okay. Ali bin Abdullah, yes, Ilya, betul, tepat sekali. Okay, Ali bin Abdullah. Okay, so kalau tengok nombor 4 tadi, okay, Al-Abbas ni nama bersaudara Nabi, so maksudnya keturunan Al-Abbas ni lah, okay, yang cuba untuk mendapatkan balik pemerintahan daripada Bani Umayyah. And then kemudiannya Baghdad tu, BA tu Baghdad ni kota Baghdad. Okay, kalau kerajaan Bani Umayyah, dia punya pusat pemerintahan dia adalah dekat Damsyik. Okay, Damsyik dekat sekarang kita cakap apa? Syria. Okay, dia punya pusat pemerintahan. Okay, tapi Abbasiyah pusat pemerintahan dia dekat kota Baghdad. Tu korang kena tahu. Okay, yang C tadi revolusi Abbasiyah cikgu dah explain.
And then I tadi, okay, tengok nama Abbasiyah tu sendiri dah ada nota dia tau. Okay, I tu maksudnya sistem warisan monarki, keturunan beraja. Okay, dia ikut keturunan. Okay, ini pun cikgu dah explain tadi. Okay, Yah tu maksudnya, Yah tu maksudnya kerajaan Bani Abbasiyah ni dia gulingkan kerajaan Bani Umayyah untuk mendapatkan untuk kata apa, memulakan empayar diorang. Okay. So nombor 7 tu Hulagu Khan ni antara orang yang apa tu yang cuba untuk yang jatuhkan kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. Rashid ni okey, dalam kerajaan Bani Abbasiyah dia ada lebih kurang 33 orang khalifah. 33. Rasanya 33. Okey, ada berpuluh-puluh lah 33 orang khalifah dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Tetapi yang paling popular, pemimpin paling popular dalam kerajaan Bani Abbasiyah adalah Harun al-Rashid ataupun anak dia Khalifah al-Ma'mun. Okey, dan selalu sangat soalan keluar tentang Khalifah Rashidin Harun al-Rashid ni. Harun al-Rashid ni dia buat apa? Dia buat satu satu pembinaan yang dipanggil Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni macam kita panggil apa? Pusat ilmu lah. Macam tu, sebab Harun al-Rashid ni dia sangat pentingkan tentang ilmu. Okey. So ini tentang kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. So kita tengok slide seterusnya. Panjang lebar kita explain pasal Abbasiyah kan. Okay. So kita pergi soalan nombor 5. Okay, ini dalam bab 6 form 4 punya perjanjian Hudaibiyah. Okay, ini cerita dekat masa Nabi Muhammad dengan para sahabat orang Islam Mekah. Okay, masa Islam berkembang dekat Mekah tu, Nabi berdakwah tu, and then Islam tak berapa diterima oleh penduduk Mekah, terutamanya golongan Arab Quraisy. Okay, diorang tak terima. Jadi turunnya wahyu Allah dan Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad dengan umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pun masa tu orang Madinah, orang Islam Madinah ajak, nak sangat orang Islam Mekah ni pergi ke Madinah. Sebab diorang rasa macam kalau orang Islam Mekah ni ataupun Nabi Muhammad ni pergi ke Madinah memberi manfaat yang besar kepada diorang. So Nabi Muhammad dengan para sahabat pun semua pergilah. Tapi diorang tak pergi ramai-ramai macam tu tau. Penghijrahan tu berlaku sedikit demi sedikit. Macam tu. So Nabi Muhammad dia berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Korang tahu cerita yang diorang duduk dekat Gua Sur apa semua tu kan. Okay. So bila Nabi dah duduk dekat Madinah tu, Nabi pun memulakan pemerintahan Islam di Madinah. Nabi buat perlembagaan. Kalau you all ingat lagi tentang Nabi buat undang-undang kan, Saifah Madinah, ataupun kita panggil Piagam Madinah. So Nabi duduk kat Madinah tu selama 6 tahun. Dalam masa tempoh 6 tahun tu, tahu tak, Nabi sendiri tak pernah balik ke Mekah. Tak pernah. Tak pernah balik ke Mekah. Sampailah satu hari Nabi bermimpi. Dalam tempoh 6 tahun Nabi duduk kat Madinah tu, Nabi mimpi, Nabi tak pernah balik ke Mekah. Satu malam Nabi mimpi yang Nabi menunaikan umrah dekat Madinah. Menunaikan umrah dekat Mekah. Nabi ceritakan dekat para sahabat tentang mimpi Nabi. Mimpi seorang Nabi ni adalah salah satu dipanggil bentuk wahyu juga. So para sahabat pun katalah, kalau macam tu cakapkan Nabi, kenapa kita tak pergi tunaikan umrah je? Kita pergilah ke Mekah. Jadi diorang pun, Nabi pun tanyalah dekat para sahabat, dekat penduduk Islam, orang Islam penduduk Madinah tu, siapa yang nak ikut Nabi pergi menunaikan umrah? So ramai yang ikut tau masa tu. Lebih kurang dalam 1,500 orang. Setuju nak ikut Nabi. So Nabi dengan para sahabat tu pun pergilah. Ramai-ramai nak pergi menuju ke Mekah, nak menunaikan umrah. Tapi dalam perjalanan nak sampai ke Mekah tu, ada satu tempat yang dipanggil Hudaibiyah. So masa kat Hudaibiyah tu diorang ditahan. Sebab masa Nabi perjalanan Nabi nak pergi tu, orang Arab Quraisy dah tahu dah Nabi nak pergi ke Mekah. Jadi diorang pun sampai ke Hudaibiyah, tengah jalan tu diorang tahan. Maka masa tahan tu Nabi pun hantar wakil. Kalau you all ingat lagi cerita, Nabi hantar Uthman bin Affan pergi ke Mekah untuk explain ke orang Mekah tu yang Nabi dengan para sahabat ni, orang Islam Madinah ni nak pergi ke Mekah bukan nak pergi berperang, tapi sebenarnya Nabi nak menunaikan umrah. Dan soalan yang popular juga keluar. Soalan yang memang popular sangat. Dia keluar, dia akan tanya, kenapa dalam ramai-ramai 1,500 orang yang ikut Nabi Muhammad pergi umrah tu, kenapa Nabi Muhammad pilih Sayyidina Uthman bin Affan?
Yang Khalifah Rashid yang ketiga tu kan. Okay, kenapa Nabi pilih Sayyidina Uthman? Kenapa Nabi tak pilih para sahabat yang lain? Ini juga soalan yang selalu keluar dekat soalan struktur lah. Okay, kau rasa kenapa? Kenapa? Okay, Nabi punya tindakan, dia seorang Nabi tau. Bila Nabi buat sesuatu tindakan, dia takkan buat, orang kata apa, dia takkan buat secara random macam tu, tak. Ada sebab. Okay, betul. Okay, Amir Salim kata sebab Sayyidina Uthman ada saudara kat sana. Betul. Dalam ramai-ramai itu, Sayyidina Uthman yang paling ramai saudara dia. Okay, first. Yang kedua, betul Fika, Sayyidina Uthman ni yang antara para sahabat yang paling tua. Dan fikiran dia lebih matang. Okey, tambah satu lagi. Okey, betul. Afiq dah jawab dah. Sebab dia lemah lembut dan dia betul ansur. Dia bukan, kalau Sayyidina Umar digambarkan dia seorang yang keras lah. Okey, agak garang, agak keras sikit orangnya. Okey, tapi kalau Sayyidina Uthman ni dia lebih, perwatakan dia lebih lembut. Okey, lebih bertolak ansur. Okey, dan dia lebih matang. So dia dipilih. Okey, ni yang you all jawab ni, inilah jawapan yang boleh diterima. Okey, kalau soalan keluar. So, Sayyidina Uthman pun pergi. Bila Sayyidina Uthman pergi ke Mekah, jadi para sahabat dengan Nabi Muhammad ni tunggulah. Okey, tiba-tiba dengar yang Sayyidina Uthman bin Affan ni dibunuh. Okey, so bila dengar, okey, Sayyidina Uthman ni dibunuh, so orang tak puas hati lah kan. Dipanggil Bai'ah Al-Ridwan. Kalau you all pernah dengar, okey, satu perkataan ni dipanggil Bai'ah Al-Ridwan. Bai'ah Al-Ridwan ni maksudnya taat setia para sahabat lah. Okay. So diorang, kiranya diorang bersumpah diorang nak balas dendam. Macam pernah dengar kan. Okay, ni lah Bai'ah Al-Ridwan ni. Okay, diorang bersumpah. Okay, diorang nak balas dendam. Sebab diorang tak nak pergi barang pun, tapi tiba-tiba orang Arab Quraisy boleh bunuh pula Sayyidina Uthman. Macam itulah. Jadi bila diorang buat Bai'ah Al-Ridwan, benda ni sampai tau. Okay, kabar angin ni sampai dekat penduduk Mekah. Jadi orang Arab Quraisy takut. So diorang hantar wakil. Okay, orang yang diorang hantar tu adalah Suhail bin Amru. Kalau you all tengok dekat slide tu ada tuliskan. Ini adalah satu pendamaian antara Muhammad bin Abdullah, okay, Nabi Muhammad, dan juga Suhail bin Amru. So orang Arab Quraisy hantar wakil Suhail bin Amru. Okay, ni wakil Arab Quraisy. Okay, so bertemu dengan Nabi Muhammad. Okay, Nabi Muhammad wakil untuk orang Islam. Okay, so Nabi Muhammad dengan Suhail bin Amru ni pun berbincang, berdiskusi dan buatlah satu pendamaian ataupun satu perjanjian. Perjanjian inilah yang dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dipanggil perjanjian Hudaibiyah? Sebab benda ni berlaku dekat Hudaibiyah. Itulah ceritanya. Okay, so dalam perjanjian Hudaibiyah ni, diorang kedua-dua pihak bersetuju tak boleh angkat senjata. Angkat senjata maksud tak boleh pergi berperang selama 10 tahun dan adalah beberapa syarat yang lain. Okay, so ini adalah soalan yang keluar